Faslun fil qardi warrah. Pasal pada menyatakan tentang hutang dan juga gadai. Istilah hutang dalam fiqh ada dua. Pertama, qard. Yang keduanya, dainun. Qard ini lebih khusus merujuk kepada soal berhutang, sesuatu yang dibayar kembali hutang sama ada dengan dikembalikan yang serupa dengan apa yang dihutang ataupun dibayar dengan benda serupa ataupun dengan qimah, dengan nilai. Adapun dain ini lebih umum, maknanya qard itu termasuklah dainun, hutang. Dain, kerana dain ini kadang-kadang dia merujuk kepada benda yang lebih luas, seperti apabila berlakunya talaf satu orang yang membinasakan barang orang, maka dia dikira adanya dain, adanya hutang, yang adanya mu'nah atau tanggungan ataupun hutang yang mesti dibayar. Jadi kita sebut tentang istilah al-qardu dengan ad-dain. Al-qardu lebih khusus. Warrahni dan gadaian. Gadaian iaitu satu benda yang diserahkan kepada pemegang gadai sebagai pengukuh untuk memastikan hutang itu dibayar ketika sampai tempoh. Al-iqrad, kalau hutang iqrad ini makna memberi hutang atau berhutang. Wahuwa iaitu tamliku syai'in, memilikkan sesuatu, memberi milik pada orang sesuatu, ala an yarudda mislahu, di atas syarat bahawa ia mengembalikan akan umpamanya. Artinya dia membayar yang seumpama itu. Sunnatun, hukumnya sunat. Karena asalnya qard ini ialah untuk membantu orang yang sedang kepicitan dalam hajat. Dan itu dia adalah merupakan amal kebaikan yang sangat dituntut. Li'anna fihi anatan ala kashfi kurbatin, kerana pada berhutang itu menolong di atas membuka atau melepaskan kurbatin, kepicitan, kesempitan. Fahuwa minas sunanil akidah syahirah, maka ia termasuk daripada sunnah-sunnah yang sangat dituntut, yang muakkad, yang sangat dituntut, syahirah, yang masyhur. Itu asalnya hutang. Ke khabari Muslim, seperti hadis daripada Muslim, man nafasa an akhihi kurbatan, sesiapa yang memberi nafas ataupun yang melapangkan daripada saudaranya akan satu kepicitan, min kurabid dunya, daripada kepicitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan, nescaya Allah akan memberikan kelepasan daripadanya akan kepicitan, min kurabi yaumil qiyamah, daripada kepicitan pada hari kiamat. Kepicitan daripada hari kiamat, pada hari kiamat ini lebih memerlukan kepada pelepasan. Gambarkan bagaimana orang-orang yang sudah diputuskan untuk dihumban ke dalam api neraka, tiba-tiba dengan ia memberikan hutang kepada saudaranya untuk melepaskan daripada hajat, maka ia dilepaskan daripada azab Allah. Jadi bagi kita perlu melihat natijah di hari akhirat. Kerana dunia ni dia menipu kita. Kadang-kadang dunia ini memberi nilai yang terbalik. Nilai yang sebenar ialah nilai yang merujuk kepada akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Hadis itu lagi menyebut, dan Allah dalam membantu seseorang hamba itu, selama mana hamba itu dalam urusan membantu saudara. Jaminan daripada Allah bahawa orang yang jujur untuk membantu kepicitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu juga sedang berurusan untuk membantu hamba yang membantu saudara. Wa sahha khabarun, dan sah juga satu hadis, man aqrada lillahi marrataini, sesiapa yang beri hutang kerana Allah dua kali, kana lahu mislu ajri ahadihima law tasaddaqa bihi, adalah baginya, yakni pahala seumpama pahala salah seorang daripada kedua-duanya, seandainya kalaulah ia tasaddaqa bihi, ia bersedekah dengan. Artinya dia dapat balik wang, tetapi ia mendapat pahala bersedekah. Itu tak. Dia dapat balik wang dia, tapi dia mendapat pahala bersedekah. Pahala sedekah. Wassadaqatu, dan sedekah itu afdalu minhu, lebih afdal daripada memberi hutang. Jadi walau bagaimanapun dari sudut hukumnya, sedekah itu lebih besar pahala daripada memberi hutang. Tapi beri hutang pun dapat pahala bersedekah. Khilafan li ba'dihim, menyalahi bagi setengah ulama. Setengah ulama ada mengatakan bahawa memberi hutang itu lebih afdal daripada bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahallu nadbihi. Tempat sunatnya
Artinya kenapa memberi hutang itu sunnah dan dapat pahala? illam yakunil muqtaridu mutarran. Tidak adalah orang yang meminta hutang atau orang yang berhutang itu dalam keadaan mudarat, dalam keadaan darurah. Jadi sunat-sunat ni sebelum sampai kepada peringkat darurah. Wa illa wajaba. Dan jika tidak, artinya jika tidak sampai pada darurah, artinya sampai kepada darurah sehingga orang tu mungkin tak boleh makan jadi mati, ataupun dia mendapat mudarat yang sangat berat, itu darurah. Darurah ni nyawa, tergadai nyawa, ataupun dirampas hartanya, ataupun menjaga bodok, menjaga kemaluan. Itu darurah. Jaga harta, jaga kemaluan, jaga nyawa. Jadi apabila sampai pada peringkat memungkinkan tergadai mana-mana yang dijaga itu, maka hutang itu sudah menjadi wajib. Beri hutang itu sudah menjadi wajib. Wa yahrumul iqtiradu ala ghairi mutarrin. Memberi hutang di atas orang yang tidak sampai kepada darurah. Lam yarjul wafa'a min yang tidak diharapkan penunaian. Min jihatin zahiratin. Hak yang zahir. Kalau orang tu kita tahu memang kaki tak bayar hutang, maka bila kita beri hutang, kita seolah-olah menjerat dia ke dalam dosa. Maka haram kita beri hutang kepada orang yang kita sudah zon kuat, qarinahnya dia tak bayar hutang. Tapi kalau sampai darurah, maka sudah menjadi wajib. Fawran fil hali. Hal keadaan segera pada ketika itu. Wa indal hululi fil muajjal. Dan jadi kalau hutang ada dua. Pertama, hutang muajjal, hutang yang tidak bertempoh, dia tak boleh bayar masa tu, atau hutang yang bertempoh, dia tak boleh bayar ketika sampai tempoh. Kal iqradi indal ilmi. Seperti memberi hutang ketika tahu awi dhanni min akhidhihi annahu yunfiquhu fi ma'siyatin, ataupun zon, ada qarinah kuat daripada orang yang mengambil hutang itu bahawa ia akan membelanjakan pada urusan maksiat. Haram juga beri hutang yang mana kita sudah tengok qarinah yang menimbulkan zon, dia guna pada bukan kita agak-agak zon. Wa yahsulu bi ijabin. Dan hasil hutang itu dengan ijab wa qabul, ijab dengan ijab. Jadi ijab qabul. Hutang-hutang ni juga terjadi dengan adanya akad. Apabila tidak ada akad, maka tidak ada transaksi, tidak ada pemindahan milik. Itu dalam Islam. Jadi apa akadnya? Ijabnya seperti aku beri hutang kepada engkau. Au malaktukahu. Atau aku beri milik akan engkau akannya. Itu kataan. Aku beri milik akan engkau akannya. Ala an tarudda mislahu. Di atas syarat bahawa engkau kembalikan akan umpamanya. Au khuzhu wa rudda badalahu. Atau ambillah barang ini dan kembalikan gantinya. Au isrifhu fi hawaijika wa rudda badalahu. Rudda kan amal. Atau engkau belanjakannya pada hajat-hajat engkau, apa yang berhajat ambillah, belanjalah, dan engkau kembalikanlah ganti. Itu semua lafaz hutang. Fa in hazafa wa rudda badalahu fa kinayatun. Maka jika dihazaf kataan kembalikanlah gantinya, ambillah, dia tak sebut kembalikan ganti, maka jadi lafaz kinayah yang mana dirujuk kepada niat orang yang melafaz. Itu kinayah, ambillah. Jadi tidak disebut antar semula. Jadi kita kata konon, tapi hukumnya kena tanya orang yang beri, adakah kamu niat hutang? Dia kata hutang. Wa khuzhu faqat laghwun. Dan kalau dia kata ambillah sahaja, laghwun, jadi lagha, ambil. Illa in sabaqahu aqribni hadha fayakuna qarban. Kecuali bahawa mendahulu akannya oleh perkataan orang berhutang, aqridni, beri hutanglah aku, maka dia kata ambillah akannya, ambillah barang, maka jadi hutang. Au a'tini fayakunu hibatan. Atau dia kata berilah kepada aku, maka dia kata ambillah, maka jadi hebah. Wa law iqtasara ala malaktukahu wa lam yanwil badala fahibat. Dan kalau ia menentukan dengan perkataan malaktukahu, aku milik akan barang ni, tidak ia meniatkan untuk gantian, maka namanya pemberian percuma. Itu kena
dia sebut atas tadi, iaitu kinayah. Kinayah ni maknanya merujuk kepada niat orang yang menyebut lafaz akad. La fakinayatun. Illa, dan jika dia tidak meniatkan badal ganti, maka nama kinayah. Walau ikhtalafa fi niyyatil badali suddiqa ad-dafi'. Kalaulah berselisih, berkelahi pada niat ganti, niat bayar ganti. Jadi kata orang ini, kata kamu tak niat, nescaya dibenarkan akan orang yang menyerah. Orang menyerah barang tanya. Orang menyerah ni dah umum lah. Sama ada pihak pemberi hutang ataupun wakil dia. Apa niat? Li'annahu a'rafu biqasdihi. Kerana ialah yang lebih tahu dengan niat dia. Orang lain mana tahu. Au fi dzikril badali. Atau berkhilaf, berselisih pada sebut, mu tak sebut ganti. Dia kata, aku sebut ganti. Mana-mana pihak berkhilaf. Suddiqal akhidhu fi adami dzikri. Nescaya dibenarkan orang yang mengambil pada ketiadaan sebut, sebab benda itu zahir. Li'annahu al-aslu. Kerana asalnya dia tidak menanggung apa-apa tanggungan. Itu asal. Was-sighatu zahiratun fi madda'ahu. Sirah itu zahir. Fima da'ahu pada apa yang mendakwa. Jadi gabungan antara asalnya tidak menanggung bayaran dan dikuatkan lagi dengan zahirnya bahawa apabila dia kata tidak sebut badan, itulah yang lebih zahir. Walau qala limutarrin at'amtuka bi'iwadin. Kalau berkata seorang bagi orang yang dalam keadaan darurah, lapar yang bersanggatan, dia berkata, aku beri makan kepada engkau dengan bayaran. Jawabnya dengan bayaran. Fa'ankara. Maka fa'ankara, kemudian orang yang darurah itu ingkar, dia kata dia tak sebut tentang bayaran, dia hanya suruh makan sahaja. Saddiqal mut'imu hamlan linnasi ala hadhil makrumah. Nescaya dibenarkan orang yang memberi makan kerana menanggung bagi manusia atas kemuliaan ini. Walau qala wahabtuka bi'iwadin. Kalau seorang berkata, aku beri kepada engkau dengan ganti, dengan bayaran. Qala majanan. Kemudian kata satu orang lagi, beri percuma. Saddiqal muttahid. Nescaya dibenarkan orang yang menerima hibah. Muttahidnya orang terima hibah. Penerima. Itu muttahid. Walau qala ishtarili bidirhamika khubzan. Kalau berkata seorang tu, engkau belilah bagiku dengan adanya ijab dan adanya qabul yang akan dibincangkan kemudian. Terima kasih dulu. Ada apa-apa soalan?